Jadi waktu ambil Nabi Muhammad ni, angkat saja, start angkat saya Nabi Muhammad, Halimah sudah rasa, hai, Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah, malam ini kita sambung lagi sesi membaca buku Sirah Nabi daripada kelahiran hingga saat terakhir, untuk kita kenal dan dekat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, macam mana sejarah kehidupan baginda. Tahun pertama sampai umur 40 tahun Rasulullah belum menjadi Rasul. Nabi diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara rasmi pada umur 40 tahun. Kenapa Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun? Kenapa bukan pada umur 30 tahun, 20 tahun? Kan Nabi masih muda, masih lebih bertenaga. Kenapa Allah pilih 40 tahun? Jadi kalau ikutkan beberapa pendapat ulama, beberapa pendapat ahli bijak pandai dalam agama kita, ialah mereka menerangkan bahawa umur 40 tahun ni merupakan satu umur benchmark kepada kehidupan kita semua. Kenapa dia benchmark? Ada ulama berpendapat, kita ni kalau umur sudah sampai 40 tahun, kalau masih lagi buat banyak maksiat, kalau masih lagi buat banyak dosa besar, kalau masih lagi banyak buat benda-benda yang tak bagus, berkemungkinan besar persentasenya terlampau tinggi yang sampai kita mati kita akan buat benda tu. Nauzubillah min zalik, kita akan mati dalam dosa yang kita buat tu. Jadi 40 tahun adalah umur benchmark kepada kehidupan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa, salah satu sebabnya kenapa Allah melantik Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun, bukan sebelum 40 tahun, sebab 40 tahun adalah umur yang betul-betul matang bagi seorang lelaki. Dia sudah boleh buat pertimbangan yang lebih bagus berbanding sebelum umur 30 tahun. Jadi pada umur 40 tahun dan ke atas adalah umur yang sangat bagus pada mereka yang cuba untuk menjadi seorang pemimpin. Sebab di bawah umur 40 tahun ni dia masih darah muda. Jadi dia cepat panas, cepat mengamuk, cepat memberontak. Dia beza dengan umur 40 tahun ni, seorang lelaki maupun seorang perempuan juga sudah boleh relax dan tenang. Biarpun dia masih lagi dalam keadaan susah, dalam keadaan kelam kelibut, dia masih lagi boleh bertenang. Jadi umur 40 tahun adalah umur yang ideal. Kalau anda sudah mencapai 40 tahun, ketahuilah bahawa anda sudah berhadap pada satu umur benchmark, di mana anda sudah betul-betul ready, anda sudah betul-betul qualify ataupun betul-betul bersedia sepenuhnya untuk menghadapi cabaran ataupun suasana kepimpinan di dunia luar, terutama orang lelaki lah. Jadi kita ni kalau umur yang hujung-hujung 30-an ataupun yang awal 30-an, bersiap sedialah untuk mencapai umur 40 tahun ni. Kalau boleh, tinggalkanlah semua amalan-amalan buruk, tinggalkanlah semua kita punya aktiviti-aktiviti yang segala kaki tu, semua kaki itulah yang kaki tidak bagus tu, semua segala kaki itu, kaki botol ke kaki apa ke, tinggalkan semua. Kalau boleh kita mau start umur 40 tahun adalah umur kita sudah mula buat benda-benda yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih baik, dan yang paling penting buat benda yang lebih banyak memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga, kawan-kawan, dan paling penting kepada masyarakat seluruhnya. Kita sudah sampai pada tajuk perjalanan hidup insan agung, bahagian yang ke-14 untuk sesi membaca buku Sirah Nabi ini. Kita menggunakan kitab sirah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau merupakan juara pertandingan menulis buku Sirah Nabawiyah yang dianjurkan di Makkah Al-Mukarramah sekitar 46 tahun yang lalu. Jadi buku beliau telah pun diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Ni, jadi kita guna buku ni. Bab ke-6 iaitu peringkat kelahiran hingga usia 40 tahun sebelum menjadi Nabi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Kelahiran insan termulia. Penghulu para Nabi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan daripada Bani Hashim di Mekah pada Isnin pagi 9 Rabiul Awal pada tahun peristiwa Gajah, atau setelah berlaku 40 tahun pemerintahan Kisra Anushirwan di Parsi.
Ianya bertepatan dengan tarikh 20 atau 22 April tahun 571 Masihi. Sebagaimana disimpulkan oleh ulama ternama Muhammad Sulaiman Al-Mansyurfuri dan pakar ilmu falak Mahmud Pasha. Ibnu Sa'ad meriwayatkan ibu baginda iaitu Aminah berkata, ketika aku melahirkannya, daripada kemaluanku memancarlah cahaya yang menerangi istana-istana Syam. Imam Ahmad juga meriwayatkan daripada Irbat bin Sariyah pernyataan yang tidak jauh berbeza. Bahkan ada riwayat yang menyatakan tanda-tanda kenabian telah kelihatan semenjak baginda lahir, iaitu runtuhnya 14 tiang istana Kisra, padamnya api yang disembah oleh orang Majusi, serta musnahnya gereja-gereja yang ada di sekitar Tasik Sawa. Riwayat ini disampaikan oleh Baihaqi, namun begitu riwayat ini tidak disetujui oleh Muhammad Al-Ghazali. Tanda-tanda kelahiran Nabi ini dia ada sedikit perbezaan pendapat. Jadi kita jangan terlampau terkesan dengan perbezaan pendapat ni, sebab masing-masing dia ada sumbernya masing-masing, dan sumber yang diorang ada tu adalah sumber-sumber yang diyakini sahih. Kita ni bukan ulama, kita ni mengikut pendapat ulama. Okay, kita teruskan. Tatkala baginda lahir, ibunya menyuruh seseorang menemui Abdul Muttalib untuk menyampaikan berita mengenai kelahiran cucunya. Segera Abdul Muttalib datang dengan penuh rasa bahagia, lantas membawa cucunya itu ke dalam Kaabah. Di situ dia memanjatkan doa dan kesyukuran kepada Allah. Abdul Muttalib menamakan cucunya itu dengan nama Muhammad, satu nama yang belum pernah dikenali sebelum itu oleh bangsa Arab. Muhammad dikhatankan oleh Abdul Muttalib pada hari ke-7 selepas kelahirannya, sebagaimana kebiasaan yang telah diamalkan orang Arab. Wanita pertama yang menyusui baginda selepas ibunya ialah Suwaibah, hamba Abu Lahab, yang ketika itu juga sedang menyusui anak kandungnya sendiri bernama Masruh. Sebelum itu, Suwaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah menyusui baginda, Suwaibah juga menyusui Abu Salama bin Abdul Sa'ad Al-Makhzumi. Tajuk seterusnya, menghirup udara di perkampungan Bani Sa'ad. Telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab kota untuk mencari wanita penyusu dari desa untuk anak-anak mereka. Tujuannya adalah untuk menjauhkan anak-anak itu daripada pelbagai penyakit yang ada di kota. Diharapkan tubuh anak-anak itu membesar sihat dan kuat, dapat berdiri tegap dan mempunyai akhlak yang baik. Penduduk di pedalaman itu juga dapat mengajar anak-anak di situ bahasa Arab yang baik semenjak masih bayi. Maka, seperti orang Arab kota yang lain, Abdul Muttalib mencarikan wanita penyusu untuk cucunya. Ketika itulah seorang wanita daripada Bani Sa'ad bin Bakar bernama Halimah binti Abdul Zuwaib, yang didampingi oleh suaminya yang masih berasal daripada satu kabilah dengannya bernama Harits bin Abdul Uzza, yang juga dikenali dengan nama Abu Kabsyah, menawarkan diri untuk menyusui Muhammad. Tawaran tersebut diterima oleh Abdul Muttalib. Maka baginda dibawalah ke perkampungan Bani Sa'ad. Semasa penyusuan Halimah, baginda mendapat 3 saudara sesusuan, iaitu Abdullah bin Harits, Anisah binti Harits, dan Hadzafah atau Judzamah binti Harits. Judzamah digelari dengan sebutan Aisyaima, dan dia lebih dikenali dengan gelarannya ini berbanding nama asalnya. Selain mengasuh Rasulullah SAW, Halimah juga pernah mengasuh Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara baginda. Bahkan bapa saudara baginda, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, juga disusui dalam kalangan Bani Sa'ad bin Bakar. Penyusuan Hamzah bukan pada Halimah, tetapi pada suatu hari Hamzah disusui oleh Halimah, padahal waktu itu Rasulullah SAW sedang disusu oleh Halimah. Oleh itu, Hamzah juga adalah saudara sesuan Rasulullah SAW daripada 2 laluan, iaitu daripada Suwaibah dan Halimah As-Sadi'ah. Sejak bertemu dengan Nabi Muhammad, Halimah mendapat keberkatan yang sehingga membuatnya kagum. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Halimah menjelaskan dia dan suami membawa anak mereka yang masih kecil dan masih dalam penyusuannya keluar dari kampung mereka. Mereka bergabung dalam rombongan Bani Sa'ad bin Bakar, pencari anak susuan. Ketika itu adalah musim kemarau. Halimah tiada makanan sedikit pun. Dia menunggang keledai betina berwarna putih coklat dan membawa unta betina tua milik mereka. Demi Allah, unta itu tidak lagi mengeluarkan susu walau setitis pun.
Halimah tidak boleh tidur sepanjang malam kerana anak lelakinya terus menangis kelaparan. Air susunya nyaris kering sehingga tidak cukup untuk menghilangkan rasa lapar anaknya. Tidak ada makanan pula untuk unta betina. Mereka mengharapkan sekiranya ada pertolongan dan jalan keluar. Keldai betina yang ditunggangi berjalan dan dalam kepayahan lantaran kurus yang telah lemah sehingga Halimah dan keluarganya ditinggalkan oleh rombongan. Walaupun lambat, sampai juga mereka di Mekah dan segera mencari bayi untuk disusukan. Setiap wanita yang ditawarkan bayi bernama Muhammad menolak untuk menerimanya setelah dikatakan bayi itu yatim. Mereka semua memang mengharap bayi yang masih mempunyai ayah. Kami katakan apa yang boleh dilakukan oleh ibu dan datuknya, sebab itulah mereka tidak mahu menerima anak itu. Setelah mencari di seluruh kota, setiap wanita dalam rombongan kami telah mendapat bayi susuan kecuali Halimah. Tatkala mereka semua telah berkumpul untuk pulang, ketika itu Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tidak mahu pulang bersama teman-temanku sementara aku belum mendapat bayi susuan. Demi Allah, aku akan kembali menemui bayi yatim itu dan membawanya." Suaminya menjawab, "Tidak salah kamu melakukan itu. Semoga Allah memberi keberkatan pada kita melalui anak itu." Halimah datang semula kepada Aminah dan mengambil Muhammad. Sewaktu itu dia tidak merasakan bebannya tatkala menggendong Muhammad. Semua beban yang ada hilang. Bayi itu dibawa menaiki tunggangannya. Bayi itu diletakkan di pangkuan dan meminta susu. Ajaib, bayi ini tenang meminum air susu Halimah hingga kenyang. Bukan hanya dia, bahkan anak Halimah juga turut menyusu hingga mereka kenyang. Selepas itu kedua-duanya tidur nyenyak. Padahal sebelum itu kami tidak tidur sedikit pun. Suaminya mendekati unta tua dan mendapati puting susu unta itu dipenuhi air susu. Dia lantas memerah air susu unta itu sehingga mereka berdua boleh minum hingga puas dan kenyang. Malam itu mereka sekeluarga dapat tidur nyenyak. Pada keesokan harinya, suami Halimah berkata, "Halimah, demi Allah, kamu telah mengambil nafas hidup yang penuh berkat." Saya pun membalas, "Demi Allah, memang itulah harapan saya." Pagi itu mereka meneruskan perjalanan pulang. Mereka mengendarai keldai betina dengan membawa bayi bernama Muhammad. Demi Allah, ketika itu keldai betina itu sedang berjalan dengan cepat dan bertenaga, melebihi tenaga keldai jantan rombongan yang lain. Ahli rombongan lain berkata, "Hai putri Abu Zuhaib, tunggulah kami. Bukankah itu ialah keldai betina yang kau tunggangi ketika pergi ke Mekah?" Halimah menjawab, "Demi Allah, benar. Memang ini keldai betina yang ku tunggangi hari itu." Mereka terkejut lantas berkata, "Demi Allah, keldaimu sekarang sangat kuat." Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, tiba juga di rumah masing-masing di perkampungan Bani Sa'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAK BIS mengeluarkan satu produk yang agak hebat untuk anda, iaitu As-Sofa Gel. Apa keistimewaan As-Sofa Gel? Dia sangat sesuai untuk luaran anda, terutama yang sakit lutut, sakit orat dan untuk kesihatan luaran. Dan terutama kempeskan perut anda. Dapatkan As-Sofa Gel kerana apa? Kerana dia ada KKM. InsyaAllah anda tidak was-was lagi. As-Sofa Gel. Perkampungan yang belum pernah disaksikan ada tanah yang lebih gersang daripadanya. Tatkala mereka menginjakkan kaki di rumah bersama bayi Muhammad, kambing mereka datang dalam keadaan kenyang dan penuh air susu. Mereka memerah air susunya dan minum hingga kenyang. Kambing orang lain pula sama sekali tidak mengeluarkan setitis air susu pun. Perkara itu membuatkan orang lain dalam rombongan kami berkata kepada para penggembala kambing mereka, "Sekarang lepaskanlah kambing-kambing itu agar bebas makan di mana sahaja," seperti yang dilakukan oleh penggembala kambing anak perempuan Abu Zuhaib. Namun begitu tetap tidak terjadi perubahan. Kambing mereka juga kembali dalam keadaan lapar dan tidak bersusu. Sementara kambingku pulang dalam keadaan kenyang dan dipenuhi air susu. Selama 2 tahun menyusui Muhammad, Halimah dan keluarga sering mendapat rezeki yang banyak dan kebaikan daripada Allah. Ketika telah putus susu, Muhammad pun membesar menjadi anak lelaki yang gagah dan kuat, tidak seperti anak-anak yang lain. Bahkan sebelum genap 2 tahun, perwatakan fizikalnya telah menjadi besar. Selepas putus susu, Halimah menghantar Muhammad pulang kepada ibunya, walaupun sebenarnya Halimah ingin
Muhammad tinggal bersamanya. Ini adalah kerana Halimah dapat menyaksikan sendiri betapa kehadirannya telah mengundang hujan keberkatan. Maka disampaikan keinginan itu kepada ibunya. Saya meminta kepada ibunya, bolehkah kamu izinkan anak ini terus tinggal bersama kami sehingga dia besar lagi? Sebabnya saya khawatir dia terkena penyakit yang ada di Mekah. Saya terus merayu Aminah sehingga akhirnya dia mengizinkan Muhammad terus bersama-sama kami. Demikianlah Rasulullah SAW tetap tinggal di perkampungan Bani Sa'ad sehingga baginda menginjak usia 4 atau 5 tahun. Sehingga terjadinya peristiwa pembelahan dada baginda. Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril ketika baginda sedang asyik bermain bersama teman-teman sebayanya. Jibril lalu membaringkannya, kemudian membelah dadanya. Jibril mengeluarkan jantung baginda lalu mengeluarkan segumpal darah, iaitu hati daripada sebahagian jantung itu. Jibril berkata kepada baginda, inilah bahagian syaitan yang ada pada dirimu. Jibril lalu menyuci gumpalan darah itu menggunakan air zam-zam dalam sebuah bekas emas. Selepas mencucinya, Jibril membalut kembali gumpalan darah itu sehingga keadaannya pulih seperti semula lalu dikembalikan ke tempatnya. Sementara anak-anak yang tadi bermain bersama-sama baginda telah lari menemui Halimah. Mereka menceritakan, Muhammad telah dibunuh. Dalam situasi ketakutan, mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Sampai di sana, baginda terus menyambut mereka dengan senyuman berseri-seri. Waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada beberapa peristiwa yang berlaku. Kita tahu salah satu dia terpadamnya api yang tidak padam selama ribuan tahun, iaitu yang disembah oleh agama Majusi. Agama Majusi ini merupakan agama yang sembah api. Tapi bila lahirnya Nabi Muhammad, api itu Allah padamkan. Selain daripada itu, ada lagi cerita tentang runtuhnya 14 tiang Kisra. Istana Kisra ini adalah istana kepada kerajaan Parsi. Dia punya raja dipanggil Kisra. Kalau di Mesir, rajanya dipanggil Fir'aun. Tapi kalau di Parsi, rajanya dipanggil Kisra. Jadi Kisra ni ada istana 14 tiang. 14 tiang tu runtuh waktu Nabi Muhammad dilahirkan. Itu adalah contoh-contoh lah selain daripada peristiwa bergajah yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Jadi Allah mengangkat Nabi Muhammad ni semulia-mulianya apabila baginda lahir sejak. Macam-macam Allah bagi petanda kepada umat manusia, menunjukkan bahawa saat itu ada kelahiran manusia yang paling agung sekali. Jadi waktu Rasulullah sudah lahir, kita tahu Rasulullah merupakan seorang anak yang yatim, iaitu kematian bapa. Jadi orang-orang Bani Sa'ad ni memang terkenal daripada sekumpulan kabilah yang memang trend dorang ni suka cari anak angkat untuk disusukan. Bukan sejak dia sebagai satu amalan yang biasa dorang buat, tapi dia adalah satu daripada cara dorang mencari rezeki. Keluarga kepada anak yang dorang ambil itu akan buat bayaran, akan dibayar. Apabila orang tahu yang Nabi Muhammad ni seorang yatim, jadi tidak ada orang yang mau. Sebab bagi dorang, kalau dia yatim, tiada bapa, apalah ibu dengan datuknya boleh buat. Bagi dorang mungkin silap-silap tiada bayaran dorang boleh dapat bila dorang susukan Nabi Muhammad. Jadi semua tidak mau ambil Muhammad. Dorang semua pergi cari anak orang-orang kaya lah. Jadi semua sudah dapat anak susuan. Jadi dorang pun baliklah pergi ke perkampungan Bani Sa'ad. Halimah tu Sa'ad dia dengan suami ni, dorang ni lambat sampai sebab dorang punya unta ni tua. Lepas tu dorang ni menahan kelaparan sebab dorang jalan, bukannya dorang jalan berdua, dorang bawa anak-anak dorang juga yang masih kecil. Jadi dalam susu Halimah ni hampir kering. Lepas tu dorang, unta yang dorang naik pun dia punya susu tiada untuk dorang minum. Jadi dorang kehausan, kelaparan sepanjang perjalanan. Jadi dorang tak boleh tidur malam sebab keadaan yang tak selesa. Apabila sampai di Mekah, tidak ada anak yang dorang boleh ambil, kecuali yang tinggal cuma tinggal Nabi Muhammad saja yang dorang boleh ambil, tidak ada lain. Tapi Halimah ni bagi dia, biarlah aku ambil anak ni, biarpun tiada orang mau, biarpun dia yatim. Daripada dia pulang tangan kosong, lebih bagus dia ambil. Maruah bagi dorang apabila dorang datang Mekah mau cari anak susu, pulang tangan kosong. Itu maruah yang dorang jaga. Jadi Halimah ambil juga Nabi Muhammad. Waktu ambil Nabi Muhammad ni, angkat saja, macam tiada beban sudah. Maksudnya selama dalam perjalanan ni dia rasa penat, rasa susah, kelaparan, anak merengek, beban tu, beban, stres. Tapi bila saat dukungnya Nabi Muhammad, stres tu hilang. Rasa lega. Naik jak unta tu sama dia punya keldai tu, yang lembek berjalan tu, tiba-tiba kuat berjalan. Halimah angkat Nabi Muhammad tu,
Kan mau kering sudah susu Halimah tu. Tapi bila dia susukan je Nabi Muhammad, terus tiba-tiba Nabi Muhammad dapat minum sampai kenyang. Terus tiba-tiba air susunya banyak. Bukan je Nabi Muhammad kenyang, anak-anaknya yang lain yang masih kelaparan kasih susu sampai kenyang. Lepas tu dia punya unta sama keldai tu yang tiada susu tiba-tiba penuh susu. Jadi Halimah sama suami pun dapat minum, kenyang. Di dalam perjalanan pulang tu kan dorang ketinggalan jauh di belakang. Sebab dorang kan lambat sampai, lambat dapat anak susuan. Jadi yang dorang kejar tu, dorang dari belakang, dorang dapat kejar nih yang sudah duluan balik pergi perkampungan Bani Sa'ad. Dapat kejar, bukan je dapat potong lagi. Sampai dorang panggil, "Oi, tunggu kami." Dorang pun tanya, "Itu bukan itu ke yang kau naik tadi itu waktu pergi Mekah tu?" "Ya inilah," bilang Halimah tu. Tapi aku pun heran, tiba-tiba kuat pula nih tembalik. Bila sudah sampai di perkampungan Bani Sa'ad tu, Halimah ni merupakan orang yang tidak juga terlampau susah lah, tapi hidup sederhana. Boleh kata cukup makan saja. Yang lain tu yang bawa anak susuan orang-orang kaya dapat bayaran yang banyak. Tapi Halimah tu Sa'diyah langsung tiada bayaran dapat. Tapi beza dia, bila Nabi Muhammad dibawa balik ke rumah Sa'diyah tu yang dapat keberkatan. Maksudnya, tanaman Sa'diyah yang ada di sekitar rumah waktu itu, tanah dia aja yang tumbuh subur. Tanah orang lain semua mati, kering. Tak dapat hidup. Sebab waktu itu musim kemarau. Cuma tempat Sa'diyah tu je yang subur. Jadi binatang ternakan Sa'diyah macam kambing yang dorang kasih lepas. Kambing tu jalan pergi makan. Lepas tu balik pergi rumah, penuh susu kambing tu. Jadi yang jiran-jiran semua Sa'diyah tengok Sa'diyah kasih lepas je kambingnya. Kita pun lepaslah kambing supaya kambing tu pergi bebas makan. Bila dia balik penuh susu kambing tu. Tapi tengok kambing tu sama aja, masih lagi kering. Tiada susu. Tapi kenapa Halimah satu keluarga dorang punya kambing semua, dorang punya kambing sihat-sihat, kenapa kami tidak? Jadi dorang pun dapat tahu, mungkin disebabkan anak tu ada keberkatan, anak yang dorang bawa tu. Jadi sebab itulah Halimah betul-betul sayang Nabi itu, sebab sepanjang Nabi ada di rumah, biarpun Halimah tidak dapat sebarang bayaran, tapi keberkatan rezeki yang Allah bagi di atas insan yang termulia yang ada di dalam rumah tu. Jadi keberkatan melimpah-limpah datang ke rumah, rezeki pun jadi murah. Allah datangkan rezeki itu tidak dalam bentuk wang ringgit pembayaran daripada hasil penyusuan Nabi Muhammad, tapi Allah bagi daripada hasil yang lain, hasil daripada sudut yang lain. Itulah rezeki yang tak disangka-sangka. Jadi Halimah sayang betul dengan Nabi Muhammad. Bila sudah sampai masa putus susu kalau kita anggar sekitar umur 2 tahun lah, sudah sampai masanya kerjanya sudah selesai. Jadi Halimah hantar balik sama ibunya Aminah. Jadi waktu hantar balik tu, saat dia mau minta lagi, Muhammad ni masih stay dengan dia. Sebab Halimah nampak sendiri macam mana keberkatan budak ini apabila ada di rumahnya. Puju, Aminah pun bagi. Jadi balik lagi pergi di perkampungan Bani Sa'ad. Itulah yang berlaku peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Pembelahan dada tu bukan secara macam ilusi ataupun macam magic. Dia fizikal, real. Potong dari luar, potong kulit, buka. Macam bedah biasa, potong kulit, buka. Kasih keluar tu hati. Kasih keluar hati, kemudian cuci dengan air zam-zam. Sudah habis cuci, simpan balik, lepas tu jahit lagi balik. Selepas Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah ada bagi tahu, tunjukkan kepada para sahabat bekas dada baginda yang dibedah. Memang ada bekas. Bekas tu bukanlah macam sekarang kalau kita kena bedah, lepas tu kena jahit, nampak parut kan? Parut tu kasar. Tapi ni dia punya parut halus. Nampak bekas bedahan. Memang real kena bedah. Apa teknologi? Waktu yang Jibril guna, itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun, tidak ada mustahil bagi Allah. Jadi kalau kita faham di sini proses waktu Rasulullah diambil sampailah Halimah hantar balik Nabi Muhammad ni selepas umur sekitar 4 ke 5 tahun. Sebab kenapa? Sebab Halimah risau apa yang berlaku tentang pembelahan dada tu. Jadi Halimah risau keselamatan Nabi ni, sebab tu Halimah hantar Nabi balik ke pangkuan ibunya. Kalau bukan peristiwa tu, Halimah tak akan hantar ni Rasulullah ni balik kepada ibunya. Memang silap-silap sampai remaja, silap-silap masih stay dengan Halimah. Kenapa? Orang Arab ni dia akan bagi anak dorang kepada ibu susuan, dibawa ke perkampungan Sa'ad dan dibesarkan di sana. Ada beberapa sebab kenapa orang Arab buat begitu. Pertama ialah disebabkan di kota Mekah ni merupakan kota yang banyak penyakit. Bukan saja banyak penyakit, dia disebabkan masalah sosial ataupun masalah sahsia yang teruk.
Jadi orang-orang Arab ni tak mau anak-anak dorang membesar dikelilingi oleh kemaksiatan. Sebab tu kalau berada di perkampungan adalah kampung yang tidak ada berlaku keruntuhan akhlak. Yang kedua ialah disebabkan oleh bahasa orang Arab di pedalaman jauh lebih bagus daripada bahasa orang Arab yang ada di bandar. Lepas tu yang seterusnya ialah anak-anak ni dapat dilatih untuk menjadi kuat apabila berada di luar bandar. Dorang dapat belajar memanah, aktiviti memanah. Dorang dapat belajar menunggang kuda. Dorang dapat belajar aktiviti bercucuk tanam. Dorang dapat belajar aktiviti menternak. Dorang dapat belajar aktiviti kerja-kerja kampung. Itu yang menjadikan sahsia dan badan anak itu menjadi kuat. Okey, alhamdulillah kita kata saja untuk perkongsian pada malam ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesi mengenal Rasul junjungan Nabi kita yang tercinta Muhammad